Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for those yang baru sampai ke YouTube channel aku, hi, nama aku Jeffrey and jangan lupa subscribe and turn on tombol notification supaya tak terlepas video-video aku yang bakal menyusul nanti, insyaAllah. Tengok apa tu? Jangan lupa subscribe. Thank you guys. Right, just nak share dengan korang hari ni about pertelinggahan yang berlaku di Laut Cina Selatan. So basically terjadi di Laut China Selatan. Kali ini China dan Malaysia tegang soal eksplorasi hidrokarbon. Ketegangan di Laut China Selatan. Di Laut China Selatan. Dan baru-baru ini terungkap ya rencana China membuat zona identifikasi perang antara China dan Amerika Serikat kian nyata. Lantas jika benar-benar Laut China Selatan ni bukanlah benda baru tapi dah lama. Actually Jeff just nak share dengan korang lah about this. Sebab benda ni memang menarik pada Jeff. Alright, so ketegangan ni panas bila dia melibatkan dua kuasa besar di mana Amerika Syarikat dan China. Macam mana yang kita tahu ni, dua-dua negara ni memang cukup, pengaruh dia memang kuat kan. So that's why lah, mana tak panas kan kalau dua negara besar bertembung. So memang kacau lah, kacau. Pada waktu tersebut, Beijing dilaporkan melancarkan sehingga 4 peluru berpandu balistik ke arah laut tersebut. Peluru berpandu tersebut diarahkan ke Kepulauan Peresel dan negara wilayah Hainan ke selatan tanah besar China. Berikutan itu, setiausaha Amerika Syarikat iaitu Mark Esper yang berada dekat Hawaiian berkata, tentera China ni dia melakukan provokasi dekat Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Bagaimanapun, satu sumber memberitahu portal South China Post ini adalah tindak balas China terhadap peningkatan pesawat AS dan kapal perangnya di Laut Cina Selatan. China tidak mahu negara-negara jiran silap memahami sasaran sebenar Beijing. Pelancaran peluru berpandu tersebut dipercayai untuk menunjukkan kekuatan Beijing di laluan penting perkapalan dunia itu. Ia juga dilancarkan sehari selepas China mendakwa pesawat pengintai Amerika Syarikat U-2 memasuki zon larangan terbang tanpa kebenaran semasa Beijing melakukan latihan ketenteraan di Laut Bohai di utara negara berkenaan. Pencerobohan pesawat tersebut didakwa memasuki ruang udara Beijing sekaligus menjejaskan eksersis ketenteraan yang normal sekaligus mencabur peraturan tata cara baik antara Amerika Syarikat dan China. Sebelum itu, China dan Amerika Syarikat melakukan eksersis ketenteraan yang melibatkan aset-aset tentera seperti kapal pengangkut pesawat di Laut Cina Selatan. Bukan sahaja kedua-dua negara tersebut, malahan Indonesia turut melakukan eksersis ketenteraan yang sama melibatkan ribuan anggota tenteranya. Konflik di laluan perkapalan strategik itu didapati tegang sejak beberapa dekad lalu. China didakwa telah membina kemudahan tentera di beberapa kawasan terumbu karang di Laut Cina Selatan sebagai cara untuk mengukuhkan kedaulatannya di sebahagian rantau tersebut. Sekaligus menentang tuntutan yang dibuat oleh Vietnam, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Kepulauan Spratly pula yang kaya dengan minyak dan gas menjadi rebutan antara Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Taiwan dan China. Sementara itu, Kepulauan Peresel pula merupakan antara kepulauan yang didakwa Beijing berada di dalam dasar satu China. Kepulauan itu didakwa dituntut oleh Taiwan, China dan Vietnam walaupun Beijing menegaskan ia perlu dikaitkan dengan tanah besar China berikutan hak-hak sejarahnya. Pada hari yang sama dengan pelancaran peluru berpandu itu, Washington menyenarai hitam 24 syarikat yang menjadikan sejumlah individu yang terlibat dalam pembinaan dan aktiviti ketenteraan di Laut Cina Selatan sebagai sasarannya. Ia dilaporkan sebagai sekatan pertama dilakukan ke atas Beijing di laluan strategik itu. Menurut portal berita Daily Express, pembinaan kemudahan sebuah pangkalan di bawah lautan di laut yang melibatkan projek bernilai 230 juta iaitu 1.26 bilion ringgit tersebut bertujuan untuk menghapuskan tentangan Amerika Syarikat sekaligus meningkatkan kawalan Beijing ke atas perairan yang menjadi tuntutan banyak negara itu. Justeru, pakar-pakar keselamatan mendakwa ia dipercayai akan menjadi sebuah hak perisikan bawah laut yang dilengkapi dengan alat pengesan bagi membantu mengesan kehadiran kapal-kapal perang Amerika Syarikat. Dalam pada itu, Setiausaha Luar Filipina Teodoro Locsin Jr. berkata, negaranya akan meneruskan rondaan di Laut Cina Selatan walaupun terdapat desakan supaya ia dihentikan dari China. Namun, pentadbiran Presiden Rodrigo Duterte telah menyatakan ia akan mendapat bantuan daripada Washington berikutan berlakunya peringkatan perbalahan antara Manila dengan Beijing di laluan perkapalan tersebut. Sehubungan itu, berikutan konflik yang masih belum reda di Laut Cina Selatan, rencana pengarang Global Times berpendapat risiko sebenar situasi di laut itu adalah kemungkinan disebabkan pergeseran ketenteraan yang semakin meningkat antara China dengan Amerika Syarikat. Negara-negara lain pula dilihat kurang terlibat dalam insiden maritim dengan Beijing.
tanpa berselindung. Global Times menyatakan fokus utama dalam situasi di rantau ini adalah mengenai konflik maritim antara China dengan Amerika Syarikat serta yang didapati semakin meningkat. Alright guys, so that's all untuk video kali ini. Thanks for watching dari awal sampai akhir. Alright, semoga korang dapat tahu apa yang berlaku sekarang dekat Laut Cina Selatan. Okay, semoga adalah manfaat sedikit sebanyak. Okay, ilmu pengetahuan kan. Tak adalah korang terlepas macam tak tahu apa yang berlaku kat Laut Cina Selatan, apa yang berlaku kat situ sana kan. So aku just nak share dengan korang je. Maybe tak terlalu penting tapi just untuk ambil tahu perkembangan apa yang berlaku sekeliling kita. Okay, so insyaAllah kita doakan yang baik-baik je. Semoga diorang sentiasa istiqomah ke jalan yang benar. Tak adalah yang gurau-gurau. Semoga semuanya akan baik-baik insyaAllah dan negara kita khususnya dilindungi insyaAllah. Amin. Alright, so korang jangan lupa subscribe and see ya.